Assalamualaikum dan hai semua. Kita teruskan video kita dengan subtopik yang terakhir iaitu 3.4 Applications of Arithmetic and Geometric Sequence. Kita tengok example yang pertama. There are two temporary jobs. Ada dua jenis kerja. Kerja A dengan kerja B. Job A last for 3 months. Job A hanya untuk 3 bulan. Dan job B untuk 12 minggu. Job A dia bayar 400 per month dengan kadar kenaikan 100 setiap bulan. Job B pula dia bayar 100 setiap minggu dengan kadar kenaikan RM5 setiap minggu. Soalan tanya, which job is the better paying job? Job mana yang lagi bagus cara pembayaran dia? Okey, nak tahu job mana yang lagi bagus, kita kena kira dulu setiap job tu. Berapa total yang didapat ikut job tu. Okey, sekarang kita keluarkan information dulu. Kita ada job A. Okey, untuk job A, kerja dia selama 3 bulan. So, N dia adalah 3 month. Okey, lepas tu, dia bayar 400 setiap bulan. Okey, starting dia 400. Lepas tu, bulan depan dia naik pula 100. So, akan jadi 500. Naik lagi 600. Dan seterusnya. Okey, daripada sequence ni kita nampak starting dia adalah 400, A dia, term yang pertama adalah 400 dan kadar kenaikan tu dia refer kepada D. Setiap bulan dia tambah 100. Ni untuk job A. Kita tengok job B pula. Job B, jangka masa kerja dia untuk 12 minggu. Okay, 12 minggu. So, N dia adalah 12 week. Okay, lepas tu dia bagi tahu job B ni dia bayar 100 setiap minggu. Okay, so 100 starting dia. Dan dia naik RM5 setiap minggu. So 100, RM5 untuk minggu yang kedua. Minggu yang ketiga RM110 dan seterusnya. Okay. Daripada sequence yang kita buat, kita nampak A kita adalah 100. Dia mula bayar 100. Dan setiap minggu dia naik RM5. Okay, soalan tanya yang mana yang lagi bagus. Okay, nak tahu yang mana lagi bagus, kita kena cari total duit yang dapat bagi setiap job. Total nilai duit tu semua. So, total ni sama juga dengan sum. Hasil tambah semua untuk jangka masa tu. Kalau job A 3 bulan, dalam masa 3 bulan tu berapa dia dapat? Job B pula 12 minggu. Dalam masa 12 minggu tu berapa dia dapat? So, bila sum, kita kena guna formula SN. Okey, sekarang kita kira dulu untuk job A. Job A, berapa yang dia dapat? Okey, job A untuk 3 bulan. So, S3 yang kita nak cari. Formula sum adalah N over 2, 2A plus N minus 1, D. Okey, so kita masukkan dalam formula. N kita adalah 3 over 2, 2A. A untuk job A adalah 400. Permulaan gaji dia adalah 400. Plus N minus 1 D. D dia adalah 100. Okay, then calculate. Kita akan dapat 3 over 2. Ini 800 plus 2 times 100, 200. Then we calculate, we get RM 1,500. Kita nak cari duit kan, so RM lah 1,500. Okay, kita tengok pula job B. Job B jangka masa dia untuk 12 minggu. So kita cari sum untuk 12 minggu. Masukkan dalam formula SN juga. 12 bahagi 2 2A. A dia adalah 100 plus 12 minus 1 D. D dia adalah 5. Okay, dan kita kira 6, 200 plus 12 tolak 1, 11, 55. Then we calculate, we get answer RM. So, kita dapat answer 1530. Okay, daripada sini kita nampak yang bayar banyak adalah job B. So, kita conclude job B is the better paying job. Kita nampak job B yang bayar banyak. So, dia yang lagi better lah.
Kita sambung soalan kedua. A man gets a job with a salary of 30,000 a year. Okay. Dia punya gaji dia 30,000 setahun. Dia dijanjikan kenaikan 2,300. Find his total earnings for 10-year period. Okay, sekarang ni dia beritahu permulaan gaji dia adalah 30,000. So 30,000. Lepas tu kenaikan dia ada 2,300 setiap tahun. So kita tambahlah 2,300 akan dapat 32,300. Okay, naik lagi. Tambah lagi 2,300. So akan dapat 34,600. Okay, cukup cari sampai 3 je. Okay, soalan tanya find his total earnings. Okay, total earnings maksudnya kita nak cari sum. Berapa hasil gaji dia kalau kita kumpul selama 10 tahun. So nak cari sum untuk 10 tahun. So kita find as 10. Total tu jumlah semua. Jumlah semua tu sum lah. Okay, formula 10 over 2. 2A. A kita starting dengan nilai 30,000. Plus N minus 1. 10 tolak 1. D dia. Dia dijanjikan kenaikan 2,300. So D dia ada 2,300. Okay, dan kita kira 5. 60,000 plus 9 times 2,300. Okay, then kita calculate dapat berapa. RM 403,500 ringgit. Then kita conclude his total earnings for 10-year periods is RM 403,500 ringgit. We continue example number 3. The purchase value of an office computer is 12,500. Okay, harga beli komputer office adalah 12,500. Its annual depreciation is 1,875. Susut nilai tahunan komputer tu adalah 1,875 ringgit. Sekarang kita nak cari harga ataupun nilai komputer tu selepas 6 tahun. Okey, harga awal-awal beli adalah 12,500. So asas-asasnya 12,500. Okey, dia susut nilai setiap tahun dengan kadar 1,875. So bila susut nilai, ini maksudnya susut nilai. Okey, bila susut nilai maksudnya dia berkurang lah, dia turun, dia berkurang, decrease. So kita gunakan tolak. So dia punya nilai dia minus lah, dia berkurang. Okay. So awal-awal beli ada 12,500. So tahun depannya dia akan berkurang lah, bersusut nilai. So tinggal 10,625 ringgit. Okay. Tahun ketiga pun akan berkurang lagi. Akan jadi 8,750. Dia berkurang setiap tahun. Okay. Lepas tu kita nak cari komputer selepas 6 tahun. Harga dia. Maksudnya bukan total. Nak cari harga dia selepas 6 tahun. Kalau soalan tanya harga sepanjang 6 tahun, tu baru kita cari total. Sekarang kita nak cari harga masa tahun yang ke-6 tu. Berapa harga komputer tu? So maksudnya kita nak find T6. Masa tahun yang ke-6, berapa harga komputer itu? Okay, kita tahu formula term ataupun TN untuk aritmetik adalah A plus N minus 1 D. Okay, macam mana saya tahu dia aritmetik? Sebab dia tolak tadi. Susut nilai. So, bila susut nilai, dia tolak. So, dia kategori aritmetik lah. Okay, sebab tu saya gunakan formula aritmetik. So, A-nya adalah permulaan harga komputer tadi. Harga komputer adalah 12,500. Okay, dia plus dengan N minus 1. So, 6 minus 1. D dia. D dia adalah depreciation tadi, susut nilai tadi. Berapa susut nilai dia? 1,875. Sebabkan dia susut nilai, dia semakin berkurang, so D kita adalah negatif. Jangan lupa letak negatif. Sebab dia susut nilai makin berkurang. So kita kira 12,500
tambah 5 darabkan dengan negatif 1875. Then we calculate, we get answer RM. So 3125. Okay, then kita conclude balik. The value of the computer is RM 3125 after 6 years. Soalan yang keempat, Ah Chan save RM50 in January, RM100 in February, RM200 in March and so forth. Dan seterusnya dengan mendablekan, dengan doubling his savings. Dengan doublekan dia punya saving every month for 1.5 years. Selama 1 tahun setengah. Okay. Dia tanya how much yang dia simpan untuk bulan Oktober sahaja. Bukan yang berapa dia simpan sehingga bulan Oktober, bukan. Maksud dia berapa yang dia simpan untuk bulan Oktober. How much he save in the month of October. Dalam bulan 10. Masa bulan 10 je, berapa simpanan dia. Okay, so maksudnya kita nak cari masa bulan 10 sahaja. So, kita gunakan term lah TN. TN masa itu sahaja. Okey, sebabkan soalan ada bagi tahu dia doubling his savings. Maksudnya dia menggandakan dia punya simpanan. So, bila menggandakan, maksudnya dia darab lah kat sini. So, bila dia guna konsep darab, dia adalah kategori geometrik. So, TN, formula TN untuk geometrik adalah AR power of N minus 1. Okey, kita tahu bulan pertama dia simpan RM50. Bulan kedua 100. Bulan ketiga 200. Dan seterusnya sampai ke bulan 10. Kita nak cari yang ke bulan 10 tu. Berapa yang disimpan. So, kita guna formula TN. Kita masukkan TN. Okay. AR power of N minus 1. Kita nak cari bulan 10. Oktober tu bulan 10. So, T10. Okay. A kita adalah RM50 awal-awal. Dan kita nampak dia doubling his saving. Doubling maksudnya dia darab 2. So, R kita adalah 2 lah. Okay, N minus 1. 10 minus 1. Okay, then we calculate 50 to power of 9. Akan dapat RM 25,600. Okay, so kita conclude. He save RM 25,600 in the month of October. Kita sambung soalan yang kelima. The price of the tin of milk powder increased by 3%. Okay, dia meningkat sebanyak 3% at the end of each year. If the current price of a tin milk powder is RM38, okay, harga permulaan dia ada RM38. Soalan minta kita cari the price of a tin of milk powder after 5 years. Okay, kita nak tengok selepas 5 tahun berapa harga dia. Okay. Sekarang ni dia beritahu dia meningkat sebanyak 3%. Okay, sama ni kita tengok soalan dia meningkat RM2 setiap tahun. Dia meningkat RM100 setiap bulan. Kita nampak dia tetap harga tu. Ada harga dah. Meningkat dia tu ada pada kadar harga dah. Tapi sekarang by percent pula. Okay, bila by percent, maksudnya soalan ni adalah soalan geometrik. Kita tak tahu berapa persen yang dia meningkat. Maksudnya kita tahu dia 3%. Tapi 3% tu berapa ringgit? RM2 ke? RM100 ke? Kita tak tahu. Bila tak tahu, dia kategori geometrik. Okay, lepas tu kita nak cari harga selepas 5 tahun. Okay, kita guna formula TN lah maksudnya. So, AR power of N minus 1. Okay, sekarang ni A kita permulaan harga adalah RM38. Okay, current price dia. So, A kita adalah RM38. Mula-mula harga dia 38. Lepas tu dia increase by 3%. Okay, berapa dia punya R? Bagi kita tak tahu harga dia 3% tu banyak mana, tak tahu. Okay, so bila kita tak tahu, so kita letak R kita adalah
100% tambahkan dengan 3%. Okey. Harga biasa adalah 100%. Bila dia meningkat by 3%, maksudnya kita tambah dengan 3% lagi lah. So, semua adalah 103%. Kita convert, kita akan dapat 1.03. Itu adalah nilai R kita. Okey, soalan tanya milk powder after 5 years. Okey, bila nak cari after 5 years untuk soalan increase decrease ni, kita kena up 1 tahun. So, kalau dia nak after 5 years, N kita akan jadi 6 years. Kita kena tambah 1 tahun. So, kita find T6, kita find T5 walaupun dia kata after 5 years, kita cari T6. Ni untuk soalan jenis yang persen-persen ni kita kena naikkan 1 tahun. So, formula dia A, RM38. R dia adalah 1.03. Power N minus 1, 6 minus 1. Okay, dan kita calculate akan dapat RM RM44.05. Okay, so kita conclude balik. The price is RM RM44.05 after 5 years. Okay, sekarang kita pergi pada soalan yang terakhir, number 6. Each year, the price of a car depreciates by 10% of the value at the beginning of the year. Setiap tahun, harga kereta akan menurun. Maksudnya, ada susut nilai sebanyak 10%. Dan dia bagi tahu, if the original price of the article 50,000, okay, harga original dia adalah 50,000. So, awal-awal tu harga kereta tu adalah 50,000. Dan soalan tanya, find its price after 10 years. Selepas 10 tahun. Okay, after 10 years. Bila soalan bagi increase, decrease, okay, ni macam ni, depreciate ni maksudnya decrease lah, dia menurun. Dia susut nilai. So, bila dia meningkat, increase, ataupun depreciate, menurun, decrease, dengan kadar yang persen. Dia guna persen. Dia bukan bagi berapa ringgit, dia bagi persen. Ini adalah kategori geometrik. Dia soalan geometrik. Dan kita nak cari after 10 years. So, masih lagi menggunakan TN punya formula. So, hati-hati kita tengok balik soalan. Dia memang nampak meningkat, nampak menurun, so tambah tolak. Tapi dia menggunakan persen. So, bila melibatkan persen, dia adalah soalan geometrik. Okay, original price, maksudnya awal-awal harga dia adalah 50,000. So, starting dia adalah 50,000. Sekarang soalan minta kita cari selepas 10 tahun. Okay. Bila soalan ni adalah geometrik, kita kena cari R dululah. Okay. R dia depreciates by 10%. Dia menurun, susut nilai sebanyak 10%. So 100% tolakkan dengan 10%. So R kita hanya 90%. Kita convert akan dapat 0.9. Okay, next kita nak cari harga selepas 10 tahun. Okay, bila selepas 10 tahun kita kena ambil T11. Yang ni untuk soalan yang by percent ni, kita kena tambah 1 tahun. So formula AR power of N minus 1, kita masukkan A 50,000. R dia 0.9 power of 11 minus 1. And then kita solve, calculate, kita dapat answer RM RM17,433.92. So kita conclude its price is RM RM17,433.92 after 10 years.